Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ketiga pada hari ini, perkahwinan dalam ruknul hayah atau fiqhul hayah. Firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya bahawa ia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati, sakinah, hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Surah Ar-Rum. Tuan-tuan, banyak dalam Quran Allah guna kalimah wa min ayatihi, dan banyak dalam Quran Allah guna kalimah wa ayatul lahum. Macam dalam surah Yasin 2-3 tempat wa ayatul lahum. Jadi wa min ayatihi ni maknanya daripada tanda-tanda ayatnya. Apa makna? Makna tanda kuasa Tuhan tu, dia nak suruh kita fikir macam mana Allah ciptakan kita, laki dan perempuan, suami dan isteri, pasang-pasangan. Ia menjadi pelik kalau lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Allah jadikan macam tu. Dan Allah gunakan kalimah ini sebagai tanda kuasanya. Ia tak sebut kepada binatang. Walaupun binatang pun berpasang-pasangan. Burung, ayam itik, lembu kubak, unta dan seumpama. Tapi dia sebut manusia. Dan yang peliknya kenapa? Kerana tak ada pada burung, tak ada pada binatang lain ni, sebab dia ada satu je, namanya fitrah. Yang Allah sebut wallazi qaddara fahada. Allah takdirkan dan Allah jadikan macam tu. Tapi manusia ni tak. Hasil daripada jadi pasang-pasangan ni, pertama Allah campak litaskunu ilaiha, berlaku sakinah. Apa makna sakinah? Sakinah ni bukan nama perempuan. Maknanya ketenangan. Rupa-rupanya orang kahwin ni tenang. Tuan-tuan tengok, orang belum kahwin nampak gelisah, telefon sama WhatsApp, apa. 2 minit sekali, 2 jam sekali. Lepas kahwin senyap. Tak ada dah telefon ada. Habis. Dah dapat dah. Belum kahwin kat kamai. Bawa kereta lambat sikit tak boleh. Nak cepat. Lepas kahwin tak apa. Ni keadaan dia. Tenang sungguh sudah kahwin tu. Orang kata gajah rimau ada, okey dah. Tenang sangat. Belum kahwin, Allah Akbar. Allah kata yang kedua, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadi antara mereka ni mawaddah. Apa makna mawaddah? Sayang, cinta. Rahmah ni kesiang. Laki dia tak kesiang kat bini dia, tapi bila kahwin dia kesiang. Begitu juga isteri tak siang kat mana-mana orang pun tak kesiang pun, tapi bila kahwin jadi kesiang. Allah. Ada kita tengok kes kahwin berbahagia, tiba-tiba Allah uji badai, tok lelaki sakit, bini khidmat siapa kaki. Atau sebaliknya. Ada tak kita baca kes-kes macam tu? Ada. Sebab Allah kata dia campak mawaddah dan rahmah. Ada satu saya tengok dalam berita baru minggu lepas, cerita seorang lelaki, rumahnya buruk. Orang Indung, rumahnya buruk, jenis macam kita kata apa, macam kita kata bansal je sikit. Allah memang teruklah dia tunjuk. Jadi pemberita ni datang rumah dia. Lelaki ni pelik. Dia kahwin berapa kali tuan-tuan? Dia kahwin 78 kali. 78 kali. Dia kata aku terima nikahnya 78 kali. Lama banyaknya jenis indung. Orang biasa.
Kemudian wartawan ni pergi bertemu dengan dia. Bila bertemu dengan dia, cakap, dengar kata bapa kahwin. Betul, dia kata. Betul. Miskin tuan-tuan. Miskin. Lepas tu ni yang ke-78. Dia kata, yang ni yang ke-76 atau yang ke-75. Kata dia, kenapa? Kata 78. Ya, betul. Tapi yang ni, bila saya ceraikan dia, lepas tu saya sakit baru ni. Bila sakit dia mari rawat saya. Saya rojok baliklah untuk dia. Tuan-tuan, tengok Allah bagi rahmah, kasih sayang. Pelik. Memang orang biasa. Orang biasa. Kerana itu kita yakin. Sebab itu Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma kata, aku merasa pelik dan aku merasa ajaib. Mana-mana perempuan aku tengok, aku tak ada masalah dengan dia. Dia pun tak ada masalah dengan aku, biasa. Tapi bila mana berlaku akad nikah, aku terima nikahnya, kata dia, aku rasa, inilah Allah kata, wa min ayatihi. Itu luar biasa. Wa min ayatihi. Jadi rasa mawaddah, rasa kasih sayang, rasa rahmah. Dan Allah tutup dengan kalimah liqaumin yatafakkarun. Pilih orang macam mana, tuan-tuan. Saya nak kisah satu kisah almarhum Hasan Al-Banna. Dia ni kaki dakwah, kuat sangat dakwah. Dia mati pun muda, usia tak sampai 50 tahun mati. Jadi kerana dia kuat dakwah, pergi mari masa saya cerita baru ni, salah seorang daripada rakan dia, tokoh yang terkenal di Ismailiyah, dekat dengan Mesir, di Mesir, semua ni cerita di Mesir. Bahkan termasuk ulama daerah dia, namanya Syekh As-Suli. Syekh Al-Banna datang rumah dia. Dia menyambut dan gembiralah sebab dia tahu. Dia kata, Ustaz Hasan, saya ingin berbicara dengan anda satu hal lah. Saya mempunyai anak perempuan, tetapi tidak seperti kebanyakan anak perempuan yang lain. Syekh Suli cakap ni. Ni cerita tahun 1920-an atau 30-an. Masa tu orang kuat-kuat Islam semua lagi. Tak ada pengaruh iPad, tak ada masa tu. Baik. Dia kata anak perempuan saya ni tidak macam anak perempuan lain. Apa dia ni? Dia telah menghafaz Al-Quran. Dia seorang yang cerdas, pandangannya tajam, akhlaknya mulia. Kalau bapa puji anak sendiri, lebih ria. Sebab dia tahu daripada kecil lagi anak dia sampai ketua. Kalau orang lain tengok tak mesti. Dia bapa ni dia tahu anak dia daripada kecil sampai ke besar. Daripada kena marah, kena apa, dia tahu. Ni. Ungkapan seperti itu tidak boleh saya ucapkan kepada orang lain. Saya tak akan cakap dengan orang lain kecuali kepada anda. Ni orang panggil apa, tuan-tuan? Orang panggil apa? Orang panggil bahasa kiasan. Al-Banna masa tu tak menikah lagi pun. Tak menikah, dia muda lagi ni. Tapi dakwah dia cukup hebat. Dia kata telah ramai lelaki yang melamarnya, tetapi dia mempunyai sikap yang besar dan mental yang matang. Dia kata dia sendiri, dia tak terpengaruh lah dengan harta ke, dengan apa ke. Dia ada sikap dia dan mental yang matang. Syekh Hasan Al-Banna memahami ungkapan tu. Dia senyum. Dan ia merupakan tawaran. Kerana itu dia jawab, insya-Allah Allah akan mengurniakan suami yang akan menjaganya, memuliakannya dan menghargainya. Itu je dia jawab. Syekh berkata, ketika anda berkahwin dengan wanita agung dan memahami diri anda, maka ia akan membantu diri anda menunaikan tugas-tugas dakwah. Syekh Suli ni kata, kalau kahwin Syekh, carilah orang yang baik, gini. Al-Banna jawab, wahai Syekh yang mulia, ni orang hebat.
Al-Banna jawab, gajiku hanya sedikit. Dia kerja cikgu, guru. Itu pun telah kukirimkan untuk orang tua dan saudara-saudara perempuanku. Dia orang bertanggungjawab. Al-Banna ni orang bertanggungjawab. Dia jaga. Sedangkan bakinya hanya cukup untuk membiayai pembelanjaanku. Fahamlah jenis Mesir masa tu berapa, mungkin 20 jenis ke berapa je, sikit. Syekh berkata lagi, Syekh Suli pun cakap lagi. Dia kata, wahai saudaraku, anak perempuan yang cerdas dan memahami, dia tidak akan membeban kamu dan dia tidak akan membuatmu lupa kepada dakwah yang engkau kerjakan. Ni penting carinya. Dia tak akan bebankan. Dia tak akan melarang dakwah kamu dan apa ni. Sambungnya lagi, anggaplah dia sebagai Khadijah bagimu. Syekh Hasan Al-Banna berasa selesa mendengar ucapan itu, lalu berbincang dengan ibunya. Tengok orang hebat. Dia tak buat keputusan, dia tanya mak dia dulu. Ibu Syekh Hasan Banna pun sering berkunjung ke rumah keluarga tu. Mak dia pun selalu datang juga rumah Syekh Suli ni. Ketika ibunya mengenali puteri Syekh Suli, beliau berasa kagum dengan kelembutan tutur katanya, keindahan perilakunya, merdu tilawah Al-Quran yang dibacanya, dan wajahnya yang memancarkan cahaya serta kecerahannya. Panggil sedap tengoklah. Baik. Ketika ibunya pulang, dia memberitahu putera sulungnya, Al-Banna ni anak sulung, tentang peristiwa ketika kunjungan tersebut. Si ibu memberitahu puteranya bahawa pemudi salihah seperti itu wajib dijadikan isterinya. Mak dia kata, dah ambil lah, dia kata. Si ibu berkata, wahai Hasan, wahai puteraku, dia bakal isteri yang baik. Dalam dirinya terdapat segala yang kamu perlukan. Sebab orang kenal perempuan ni, orang perempuan juga. Orang lelaki ni tak kenal sangat, dia kenal, tengok. Oleh itu kahwinlah dengannya dengan barakah daripada Allah. Mak doa supaya berkat daripada Allah. Setelah itu Syekh Hasan Banna pun berkahwin dengan gadis salihah tersebut, dan dia benar-benar menjadi pelindung, pendamping yang setia dalam keadaan suka dan duka. Ibu bagi anak-anak beliau di samping pendukung dakwah beliau sehingga beliau menemui kesyahidan. Sampai mati. Al-Banna dibunuh, ditembak. Syekh Hasan Al-Banna berkata, dengan rahmat Allah saya diberinya peluang untuk berkahwin. Kerana masyhur, kadang-kadang dia terlupa dah. Saya mengikat tali pertunangan pada 1 hari bulan Ramadan. Majlis akad nikah saya langsungkan di masjid dengan cara yang penuh kesederhanaan. Pada 27 Ramadan. Maknanya tunang tak lama. Tarikh keberangkatan saya ialah 10 Zulkaidah. Dengan demikian terlaksanalah satu takdir Allah, puji-pujian baginya, bagi Allah. Salah seorang putrinya berkata, puteri Hasan Banna, ibu selalu mendahulukan kepentingan dakwah daripada kepentingan pribadi dan keluarga. Maknanya nak cari pahala. Mak ni, dia anak berhati kadang-kadang, tapi mak ni macam tu. Beliau memelihara kami dengan baik dan menyiapkan rumah sebaik mungkin untuk menyambut kepulangan ayah yang letih menanggung beban kerja dalam dakwah. Sehingga ayah selalu mendapat ketenangan ketika di rumah untuk bersiap berangkat kembali menanggung beban dakwah yang baru. Tu cerita dia. Kenapa? Tepat pilihan. Tapi ramai ada orang, tu lelaki nakik, perempuan nakibah, usrah tu 14 kali seminggu masing-masing, tapi selepas kahwin dua-dua tak ada usrah dah. Dah dia berusrah dah. Ada juga orang macam tu. Lemah jadi. Tak mesti. Jadi yang ini pun kita boleh tengok yang terbaik. Seterusnya, jangan tangguh berkahwin. Ini isu pertama. Bila ada masa, kahwin. Dr. Mustafa Sibai berkata, jangan kamu tangguh perkahwinan dengan sebab sedikitnya hartamu. Walaupun kita tengok Al-Banna beri alasan, tapi bila mak dia cakap, dia buat.
Ini kerana bukan kamu merezekikan isterimu dan anak-anakmu, tetapi yang merezekikan mereka ialah Allah, yang merezekikan burung di langit dan ikan di laut. Setiap orang tu ada rezeki masing-masing yang Allah tetapkan. Wallahu a'lam.